Siapa nak rugi kan? Syarikat tu sustain in the long term. Kalau nak tahu apa dokumen yang kita patut sediakan sebelum membuka cawangan baru ke, selagi manusia pakai duit, kita akan sentiasa ada masalah duit. Tanggapan itu adalah kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada rancangan Moneyhood Channel. Untuk yang belum tahu lagi, nama aku Daniel, salah satu admin daripada Moneyhood Channel. Dan untuk yang tak tahu, Moneyhood Channel ni untuk apa? Channel ni adalah untuk perkongsian tentang masalah kewangan, isu-isu kewangan, cara nak atasi, tips-tips macam tu lah akan kongsikan dari channel ini. Kepada anda semua yang berpuas hati dengan video ni, jangan lupa like, ruangan komen di bawah untuk korang share korang punya pendapat, dan jangan lupa subscribe untuk future updates. So before kita teruskan, aku just nak bagi tahu topik kita pada hari ni tak adalah berat sangat. So tanpa buang masa, apa aku nak bincangkan hari ni adalah kepentingan accounting and perlu ke kita amalkan perakaunan dalam kita punya syarikat, kita punya bisnes, tak kira company besar ataupun kecil. Macam biasa, aku akan cuba ulaskan bawah 10 minit supaya tak ambil masa korang banyak sangat, tapi sekurang-kurangnya korang dapat serba sedikit info dan input daripada video ini. Okey, jom kita ulaskan. Dah rata-rata peniaga yang belum beritahu kepentingan perakaunan dalam diorang punya syarikat, tak kira lah kecil atau besar, jika ada tanggapan bahawa bank account, balance bank account tu yang menunjukkan status kedudukan kewangan anda, tanggapan itu adalah kurang tepat. Itu sebenarnya salah sama sekali sebenarnya. So dengan itu, untuk tahu kedudukan kewangan bagi perniagaan anda, ia perlukan dokumen-dokumen yang khas dan perlu direkod secara berkala. Okay, let's start dengan yang pertama, iaitu imbangan duga. Untuk pengetahuan korang, ini khas untuk kenal pasti kedudukan asset, liability dan equity syarikat. Kalau nak tahu apa dokumen yang kita patut sediakan sebelum membuka cawangan baru ke, membuat pelaburan, pinjaman dengan bank, ataupun bagi bonus kepada pekerja-pekerja, dokumen imbangan duga tu amat penting. Yang seterusnya, penyata untung rugi. Simple je. Ia adalah penyata yang menyatakan untung atau rugi. Dalam penyata tersebut ada dua elemen, iaitu hasil dan pembelanjaan. Maka hasil terhadap pembelanjaan akan mendedahkan untung atau rugi pada tahun atau tempoh perakaunan tersebut. And korang dah tahu, kalau positif tu maksudnya untung, kalau negatif tu adalah rugi. Simple as that. Yang ketiga, okey, korang pernah dengar tak penyata aliran tunai? Yang tempat rekod duit masuk, duit keluar tu? Sesiapa yang amalkan penyata aliran tunai ni, cash management diorang selalunya padu lah. Dan bukan ke kita dapat mengesahkan posisi keuntungan dan kecairan kita, iaitu cash liquidity lah. Oleh itu, kita dapat membantu pelabur dan pemegang saham tahu berapa wang yang diorang dapat, yang dihasilkan dan dibelanjakan oleh syarikat. Sebab companies pun nak alert dengan diorang punya cash flow. Dan cara rekod dia senang, segala transaksi yang berkaitan dengan tunai akan direkod dan dimasukkan dalam penyata aliran tunai. Which brings me to the next point, iaitu untuk mengenal pasti kedudukan kewangan syarikat kita. Kalau company tengah teruk keadaan kewangan, lepas tu terinvest dengan aset-aset yang surut nilainya tinggi, kebetulan baru je upah pekerja yang berpakaran tinggi pada waktu yang tidak mengizinkan, ROI hancur. Bila bisnes mengamalkan perakaunan, secara tak langsung peniaga akan dapat kenal pasti kedudukan kewangan, dan peniaga itu dapat mengelakkan daripada buat pembelian pada waktu yang tidak sesuai, dan elakkan isu-isu lain lah. Kedudukan kewangan kalau tak dicek betul-betul, tak pasal-pasal transaction di bank akan disekat sebabkan insufficient balance. Dan sebagai peniaga, kita tak nak ke pinjaman yang kita apply tu mudah dilulus. Bila sembang pasal menyediakan akaun yang berkala, bank pun akan perhatilah kita ni rajin buat akaun. Kita keep in touch dengan semua pergerakan, direction kewangan kita. Bank pun dapat nampak company ni, bisnes ini sentiasa letak kedudukan kewangan ni dalam keadaan terkawal. So step dia simple je. Present penyata tu ke bank, dia orang usah-usah and check semua, nampak semua cun, boleh jalan terus. Okey, yang seterusnya, nombor apa? Nombor 6 Okey, yang ke-6, siapa nak rugi kan? Untuk menguruskan risiko adalah melindungi bisnes korang dengan perakaunan. Okey, syarikat SME sila ambil perhatian. Keputusan yang bijak membolehkan kita mengetahui dan mengurus risiko yang bakal dihadapi. Tapi jangan lupa, semua bisnes memang ada risiko. Masalah ke cuma cara kita handle masalah tu, cara kita kawal risiko itu. I can help. Okay, nombor 7 adalah, nombor 7, letakkan diri dari perspektif seorang investor. Anggap diri korang adalah investor.
Apa yang buat korang rasa nak melabur dalam satu saham itu atau syarikat itu? Mestilah tengok dia punya annual report. So dengan itu, perakaunan ni akan melatih syarikat itu untuk menghasilkan penyata kewangan yang lebih profesional. Inilah bahagian potential investor-investor korang tu yang nak tengok dalam laporan kewangan tu lah. Dan bayangkan senario satu penyata kewangan korang tak ada. Macam mana investor nak decide sama ada nak pump duit dalam bisnes korang ke tak? Untuk pengetahuan korang yang tak tahu annual report tu apa, dalam tu information about the company, corporate profile, corporate structure semua, organizational charts, director semua dah susun, CRS pun dah display. Tapi bahagian financial report pula tak ada atau dibentang saja dengan hasil dan pembelanjaan. Just nak present profit itu je ke investor. Terus terang, itu bukan perakaunan. Itu je sebahagian 1/10 lah daripada accounting yang sebenar. Investor yang akan fikir benefit yang diorang dapat dalam jangka masa yang panjang. What if disebabkan tak amalkan perakaunan, potensi perkembangan bisnes korang tu boleh tersorok. Sekurang-kurangnya, sebarang simple spreadsheet atau bookkeeping is a good start. Tapi aku tak cakap guarantee investor akan tertarik. Investor sentiasa mencari the company yang boleh sustain in long term. Dan kalau nak kasih faham lagi, keperluan untuk amalkan perakaunan dalam syarikat mana-manalah. Bottom line is, accounting is important juga. Accounting is one of the key measures untuk pastikan syarikat itu sustain in the long term and dapat adapt ke macam-macam changes in terms of trends ke, changes in supply and demand. So, apa pendapat korang daripada video ni? Aku harap apa kongsikan dapat beri sedikit manfaat kepada korang. Sekurang-kurangnya kalau korang dapat 10% ilmu daripada video ni, aku dah cukup happy. All the best kepada korang yang nak start business. Dan kepada yang dah start business, kalau boleh upahlah seorang untuk buat account. Cari member yang dah ambil account pada waktu belajar dulu. Ruangan komen di bawah, korang boleh komen je apa-apa. Minta pendapat daripada aku, korang nak share pendapat korang, korang ada pendapat lebih baik, yang tekan di bawah. Jangan lupa smashkan like button ni kalau korang berpuas hati dengan apa aku kongsikan pada malam ini. Minta maaf kalau ada apa-apa penjelasan aku yang tak begitu jelas. Lah, bateri badan aku pun dah low ni. So, tapi aku decide nak share jugalah dengan korang malam ni, okay? Alright, itu saja daripada Moneyhood Channel. Nama aku Daniel. Pada yang baru datang di channel ni, aku nak ucapkan selamat datang. Untuk pengetahuan korang, Moneyhood Channel ni adalah satu platform yang membahaskan, membincangkan macam-macam isu kewangan. Selagi manusia pakai duit, kita akan sentiasa ada masalah duit. So, duit ni nak salurkan kat mana? Inflasi makin tinggi. Macam mana aku punya savings nak keep up dengan inflasi sekarang ni? Suggest apa-apa jenis isu, topik yang korang nak aku bahaskan, yang korang nak aku ulaskan dengan korang. Jangan lupa check out video-video yang aku pernah post sebelum ini mengenai 5 pekerjaan yang akan pupus pada 2033 dan also basic tips yang kita patut tahu sebelum memulakan trading. Yang free-free itu singgahlah IG kita orang, moneyhood.my, dan also TikTok. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care guys, stay safe out there. Ciao.